Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini penemuan paling terkini daripada SPRM berkait dengan skandal fashion valet yang turut menjadi perhatian netizen. Bukan karena apa, tapi karena penggunaan dana awam di dalam perniagaan tersebut merugikan negara, melibatkan puluhan juta ringgit. SPRM kata mereka sedang menyiasat aliran tunai diterima pasangan pengasas fashion valet, kata Azam Baki. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyatakan bahawa mereka sedang menyiasat, menyemak dan menjalankan siasatan berhubung aliran tunai yang diterima pasangan pengasas platform e-dagang Fashion Village dan Berhad, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Azam yang mengesahkan kehadiran pasangan itu ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya bagi memberikan keterangan hari ini berkata, pihaknya masih dalam proses mendapatkan penjelasan tentang kaedah penerimaan dan perbelanjaan pelaburan yang diterima daripada Khazanah Nasional Berhad, Khazanah, dan Permodalan Nasional Berhad, PNB. Siasatan masih berjalan dan semakan sedang dibuat terhadap pasangan ini berhubung jumlah wang pelaburan yang diterima daripada Khazanah dan PNB, katanya ketika dihubungi malam tadi. Azam berkata setakat ini pihaknya telah merekodkan keterangan 9 saksi termasuk pasangan itu bagi melengkapkan siasatan kes berkenan. Beliau juga tidak menafikan kemungkinan pasangan itu akan hadir semula pada hari berikutnya bagi menyambung proses rakaman keterangan daripada atau kepada SPRM. Saya tidak nafikan esok lusa akan dipanggil lagi sebab siasatan masih dijalankan, katanya. Azam Baki turut menyatakan memaklumkan setakat ini tiada tangkapan dibuat dan kesemua saksi memberikan kerjasama penuh kepada SPRM. Terdahulu, kenderaan membawa pasangan itu tiba di Ibu Pejabat SPRM pada jam 2.30 petang dan setakat 8 malam masih belum terdapat pergerakan keluar. Hari ini memasuki hari kelima proses rakaman keterangan dijalankan terhadap pasangan itu setelah SPRM mengesan terdapat beberapa transaksi akaun mencurigakan dalam siasatan berhubung kerugian pelaburan berjumlah 43.9 juta ringgit yang dialami Khazanah dan PNB dalam Fashion Valet. Sebelum ini Azam Baki dilaporkan berkata siasatan pihaknya ketika ini menjurus ke arah mengenal pasti aset dan pemilikan serta sumber kewangan yang diperoleh pasangan pengasas Fashion Valet itu. Media pada Khamis lepas melaporkan kira-kira 60 kotak dokumen kewangan yang dirampas daripada Fashion Valet, Khazanah dan PNB perlu dikaji secara menyeluruh terutama berkaitan perjanjian antara ketiga-tiga pihak itu, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, apa komen anda untuk isu Fashion Valet ini yang semakin hari semakin panas? Bahkan kadang-kadang ia lebih panas daripada apa yang sedang berlaku. Dan semoga SPRM dapat menemui di mana pincangnya kalau ada pincang ataupun kalau tidak kepincangan pun. Semoga kita semua ketahui. Siasatan SPRM sekarang ke arah aliran tunai diterima pasangan pengasas Fashion Valet. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemberi maklumat lapor polis dakwa diugut bunuh. Wah, isu paling panas di Malaysia sekarang ini melibatkan pendedahan 8 adun dan seorang pemimpin tertinggi negeri dikatakan terlibat dalam perbincangan rasuah yang melibatkan sehingga 4 juta ringgit. Yang menariknya, sudah ada beberapa negeri yang diramal yang dikatakan terlibat di dalam kes rasuah tersebut. Antara yang paling mengejutkan ialah sebuah audio yang telah pun tersebar luas menyatakan ada logat negeri tertentu yang dikenal pasti mempunyai logat tersendiri dan telah pun
menimbulkan tanda tanya banyak orang. Tak nak sebutlah negeri apa, anda boleh cari dalam media sosial negeri apa yang dikaitkan itu, dan salah seorang adun telah dikenal pasti dan telah pun menafikan perkara tersebut. Hari ini yang menggemparkan kita ialah betapa kesiannya pemberi maklumat yang didakwa memiliki 8 audio, 8 video yang meminta perlindungan daripada SPRM dan telah menulis surat kepada kepada Perdana Menteri Malaysia, dan kali ini beliau telah pun mendakwa, telah pun diugut bunuh. Wow, kesiannya kan, pemberi maklumat lapor polis kerana dakwa diugut bunuh. Macam mana ceritanya? Pemberi maklumat skandal rasuah yang menarik perhatian ramai sejak beberapa hari lalu membuat laporan polis kerana mendakwa dia menerima ugutan bunuh. Menurut laporan polis yang dibuat malam tadi, pemberi maklumat terbabit berkata dia menerima panggilan melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nombor yang tidak dikenali. Netizen yang bijak dalam benda ini mula menganalisis, kata mereka, mustahil SPRM ataupun polis tidak dapat mengesan telefon yang digunakan itu kalau benar betul pemberi maklumat ini dihubungi melalui WhatsApp dan dihubungi ugutan tersebut. Jadi polis sebenarnya boleh membuat laporan, boleh membuat siasatan, kata netizen. Tidak tahulah sejauh mana kebenaran dakwaan tersebut. Kata pemberi maklumat tersebut, melalui panggilan selama kira-kira 16 saat itu, seorang lelaki mengugut dalam bahasa Cina, mendakwa dia daripada kumpulan pembunuh upahan yang diarahkan untuk membunuh individu terbabit dalam tempoh 24 jam jika gagal menutup mulut. Dia berkata itu adalah amaran terakhir untuk saya. Pemanggil itu turut menghantar gambar pistol dan peluru serta gambar seorang lelaki yang ditembak dan terbaring di atas jalan. Saya sangat takut, kata beliau. Saya takut keselamatan diri saya dan keselamatan keluarga saya, katanya. Lapor itu dilihat Malaysia Kini. Pemberi maklumat terbabit turut menghantar imej yang diterimanya kepada Malaysia Kini. Foto lelaki yang ditembak itu ialah bekas Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe yang maut dibunuh semasa berkempen menjelang pilihan raya negara itu pada tahun 2022. Berdasarkan ugutan itu, pemberi maklumat meminta Malaysia Kini tidak menyebut balai polis mana laporan berkenan dibuat kerana ia akan mendedahkan lokasinya. Pemberi maklumat itu menjadi tajuk utama sejak Sabtu lalu selepas Malaysia Kini melaporkan bahawa dia mendakwa mempunyai 8 video menunjukkan adun berbincang mengenai wang. Dia mendakwa bahawa ia adalah rasuah yang diberikan sebagai pertukaran untuk sokongan mereka untuk projek di negeri terbabit. Semalam, Malaysia Kini melaporkan pemberi maklumat melalui firma guaman Izzuan Mazniza Kamil and Associate menghantar surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta campur tangannya berhubung permintaannya untuk perlindungan dan kekebalan undang-undang di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Sabtu lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menggesa pemberi maklumat membuat laporan tetapi menyatakan bahawa Pesuruhjaya atau Suruhanjaya itu tidak boleh memberikan jaminan hitam putih bahawa dia tidak akan disiasat atau didakwa tanpa maklumat terperinci. Kata Azam, undang-undang menyatakan bahawa apabila individu memberikan maklumat kepada pihak berkuasa, dia dilindungi di bawah undang-undang. Bagaimanapun perlindungan tersebut boleh terbatal jika individu berkenan turut terbabit dalam kesalahan itu. Apa komen anda untuk isu kali ini? Salah satu komen daripada netizen menyatakan bahawa Sunshine kata dua-dua kena siasat, pemberi dan juga penerima. Wah, itu banyak yang setuju. Kalau tiada yang menerima, tiada juga memberi. Kalau tiada memberi, tiada penerima, kata mereka. Pupil Maus kata, tahu pula takut. Kenapa segala bukti aduan dan sebagainya perlu digembar-gemburkan di media sosial?
tidak terus ke SPRM atau ke PDRM saja secara rahsia. Meski di media sosial kan. Ini kes berat, bukan nak cari glamour atau follower atau nama, kata Purple Mouse. Sekian dulu, tinggalkan komen anda.